Baiklah, Assalamualaikum Cikgu. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Suzana dari kampus Perlis dan kos pendidikan jasmani. Boleh Cikgu perkenalkan diri? Saya Cikgu Faizul Cikgu Faizul Option Cikgu Jasmani Saya mengajar untuk 1 tahun Cikgu Jasmani. Jadi Cikgu guru panitia pendidikan jasmani, betul? Ya. Okey, jadi saya ada beberapa soalan kepada Cikgu, boleh ke? Jadi yang pertama, boleh Cikgu bagi tahu tak apa peranan Cikgu sebagai seorang ketua panitia pendidikan jasmani di sekolah? Pertama sekali kena pastikan apa tu rancangan pelajaran tahun dah itu kita selaraskan semua guru mesti ada. Kita yang kena buat tu. Kita kena carilah, kita buat tu cari. Biasanya mudah dah sekarang kan internet yang ada ya. Kita bagi supaya apa? Supaya semua guru selaras sama saja guna. Satu ya sumber rancangan tahun dah itu. Yang utama pentingnya tu. Yang mula dapat dari segi bahan TBM dapat mengajar tu pasti kita dah setujukan cukup alat. Contohnya macam murid tahap 1 kan, permainan gapo dia tu. Kalau nak permainan contohnya tahap 1 mesti ada bunyi kaca, bola kecil, apa tu alat contoh alat macam tu lah. Belon apa, raket tu apa. Okey. Lepas tu tahap 2 pun lebih beza pula. Tahap 2 ni macam apa ajar kena ada. Lepas tu tilam, gimnastik tu. Bola sepak tu wajib lah. Bola apa tu, bola jaring tu benda tu hanya wajib lah. Sebab memudahkan kita untuk melakukan PDP. Jadi benda-benda tu lah benda utama Cikgu sebagai menyelaras pendidikan jasmani. Lepas tu, selain daripada tu, KP juga membantu Cikgu. Contohnya Cikgu tak faham nak buat aktiviti tu macam mana, kita kena bagi penerangan. Kita ajar ke dia. Ada benda-benda tu tak faham. Contohnya apa ni, melambur macam mana, melombor macam mana. Kita tunjuklah melombor tu macam mana. Gitu. Jadi bagaimana juga Cikgu ni pastikan yang setiap guru PJ dia mengajar berdasarkan DSKP dan kurikulum semasa. Sebab kita tahu kadang tak semua cikgu ni dia memang asalnya pendidikan jasmani kan. Kadang ada juga cikgu yang dicelupkan option lain. Option lain. Itulah, saya kena bagi PLC lah. Cikgu tu lepas tu macam DSKP, RPT, rancangan tahunan kita selaraskan kena bagi dia. Kena pastikan saya ni kena bagi taklimat dalam semasa bagi tahu cikgu mana mengajar. Jadi SKP tu lah. SKP dengan RPT. SKP nombor 1, SKP nombor RPT. Kalau dia tak faham, tanya saya lah. Maksudnya akan mohon cikgu lah kan kemudahan. Terutama cikgu yang baru mengajar PJ kan. Dia tak ada, dia buka usaha PJ, dia mengajar PJ, dia rujuk ke saya lah. Dia tak faham tu. Jadi ni kita sentuh berkaitan dengan murid lah pula. Apa pendekatan yang cikgu buat untuk meningkatkan lagi minat pelajar tu dalam penglibatan murid dalam pendidikan jasmani? Bola tu biasanya pertama sekalinya dengan kata apa tu, budak ni semua suka bola. Kalau budak lelaki lah. Tahap 1 ni dia lebih kepada apa ni, kemahiran lokomotor dulu. Tahap 1 lokomotor, dia bukan lokomotor. Susah juga tu nak kontrol sebabnya murid akan minta apa ni nak main bola je, bola tu. Jadi kita kena masuk ke mana kecil tu kena selit dengan bola juga. Tu ialah cara dia untuk budak minat dia lah PJ. Dan budak ni biasa minat PJ, tapi dia suka nak main permainan dia je. Gitu je lah. Kita kena selit juga bola tu mana tu. Permainan kecil lah. Masuk permainan kecil tu dalam 10 minit ya. Buat lah. Jadi untuk soalan terakhir, boleh ke cikgu bagi tips kepada kami yang bakal guru muda dalam macam mana untuk biasalah kan awal-awal posting nanti dalam bidang kita, bidang pendidikan jasmani. Sekali saya tengok cikgu baru posting ni dari segi kawalan murid lah. Kalau pertama sekali murid, sebab kita di Padang dia luar. Kena suara kena kuat.
Kalau suara perlahan, murid kita tak dengar lah, murid kita tak dengar kita. Awal murid pertama sekali. Yang kedua, ialah kalau ikut tu dia kena buat permainan kecil kan, manusia badat. Atau permainan kecil atau manusia badat. Apa tu? Yang tu lah. Lepas tu pastikan kita buat RPH tu, pastikan alat tu ada di stok, dalam stok. Yang tu. Kalau kita buat RPH buat alat desktop tak ada. Masalah kita tu. Tu bukan macam mana nak buat tu. Kalau tengok alat desktop tu pastikan ada dengan RPH yang kita buat. Jadi saya rasa setakat ini kita jadi saya nak terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya dan berkongsi tentang apa yang berkaitan dengan pendidikan semalam.